It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hi everyone, so kita sambung podcast kita yang kedua. Kita kembali lagi bersama dengan tetamu kita Syaza dan Atika. Hai. Minta maaf lah disebabkan puasa dan diorang nak tunjukkan yang diorang puasa, so diorang punya Kita orang semangat tu rendah sikit lah, low spirit. Okay, sambung ke cerita dan pengalaman yang akan dikongsi oleh Atika. Apa pengalaman seram yang kau ada? Yang saya tak ingat lah itu pengalaman yang berapa. Tanya pula. Tapi waktu tu saya pergi camp kenaikan pangkat untuk KRS. Lepas tu dia buat dekat satu sekolah tau. Naik pangkat kena pergi camp? Okay. Nak ambil pangkat sarjan, staff sarjan macam tu lah. Kau sarjan lah? Saya sarjan. Oh ish. Dululah. Dah nak keluar dah baru aku tahu kau sarjan. Kau tak aku Saya panggil kau orang dua sebenarnya. Jen? Jangan. Kau gangster. Cukup ketinggian ke nak jadi sarjan? Saya dah dapat pangkat lagi tinggi daripada tu. Apa ni? Pegawai waring 2. Pegawai waran bukan bagi yang hang kawat? Ha. Kenapa? Takkan saya nak menjerit kat sini. Demo sikit. Jangan. Tak boleh. Serius lah? Okay. One thing no one knows about Atika, dia ialah pegawai waran 2. KRS. Ya. Apa beza pegawai waran 2 dengan pegawai waran 1? Pegawai waran 1 tu dia lagi tinggi lah. Mestilah of course lagi tinggi kan. Lepas tu dia macam Yelah, sebab kau rendah kau dapat pegawai waran 2. dia macam pegawai waran tu dia macam nak dekat macam sama taraf dengan staff sarjan tapi atas sikit je. Sarjan, staff sarjan, pegawai waran 2, pegawai waran 1. Lepas tu atas tu ada lieutenant yang dia dah. Dekat sikit dengan mic. Oh. Dengar kan? Tapi dengar kan? Dengar je. Okay. Apa pengalaman seram tu? Okay, dekat camp lah. Kat camp lah. Oh, okay. Waktu tu malam, baru habis makan malam. Masa nak solat isyak. Okay. Lepas tu waktu tu semua orang dah bergerak pergi dataran sepatutnya. Dekat tengah sekolah tu lah. Waktu tu Malam-malam? Semua macam Oh, ni dekat dalam sekolah ke? Dalam sekolah. Okay. Yang tak boleh solat duduk kat dataran tu, kat tengah-tengah tu. Yang boleh Kenapa? solat naik atas. Takkan nak masuk surau juga yang tak boleh solat. Kenapa duduk tengah-tengah dataran? Sebab yang tu tempat kita orang berkumpul. Oh, okay. So Nasib baik ramai. Kalau seorang je tak boleh solat, seorang ada kat tengah dataran tu. Serius ke? Oi. So waktu tu saya tak nampak ada orang kat situ. Memang waktu tu saya jalan memang kosong lah. Saya macam pelik, kenapa tiba-tiba tak ada orang. So saya naik atas. Yang saya tahu waktu tu siapa yang boleh solat terus naik atas tau. Pergi surau, pergi ambil uduk semua. Atas ni surau lah. Okay. Lepas tu saya pergi, tak ada orang. Kat dalam surau tu pun tak ada orang. Saya dah buka, dah tengok tak ada orang. Tapi lampu tu buka. Slow sikit, Tika. Cerita seram ni dia slow. Cerita kartun yang laju. Cerita kartun ke cerita seram ni? Cerita seram. Okay. And then waktu saya naik atas tu kan kosong. Lepas tu saya macam, tak ada orang. Saya pergilah check kat tempat. Rupanya kau seorang je pergi camp hari tu? Tak. Oh, tak. Takkan macam tu. Lepas tu saya pergi dekat tempat lain juga check semua. Okay. Ada juga orang tu. Lepas saya turun lah. Tapi tempat kan sekolah, macam kalau turun tangga ada bangunan kat depan tu kan. Macam bangunan sekolah juga kan. Macam bangunan kelas kan. Okay. So waktu turun tangga tu macam ada like beranda. Lepas tu baru turun ke bawah. Okay. Lepas tu saya jalan turun tangga. Lepas tu saya pandang depan. Saya nampak macam ada benda tengah panggil macam tu. Dekat tingkap kelas. Wih, lawak. Lepas tu saya macam Dia dah seram. Lepas tu saya macam apa benda tu Saya tak tahu kan kenapa.
Masa kau nampak benda tu panggil tu, dia describe rupa dia macam mana? Waktu tu, okay, nak cakap ni. Waktu tu saya nampak macam ada benda panggil macam tu. Okay. Okay. Aku tak mari. Waktu benda tu panggil macam tu, saya macam, apa benda tu So, saya macam pergilah depan lagi yang dekat tempat Kau penghujung pergi dekat dia? Bukan pergi kat dia. Macam penghujung tangga tu, sebelum turun, saya pergi dekat penghujung tangga tu. Saya macam pegang lah tembok tu. Itulah kesalahan yang orang selalu tengok dalam cerita seram. Bila tengok, seramnya nak pergi lagi dekat lah. Kau lah tu. Saya macam, apa benda tu? Saya macam curious. So, saya pergilah depan lagi kan. Lepas tu saya nampak. Tak payah curious, lari je terus. Lepas tu, saya pergi depan tu. Saya macam tahu kan, pintu atas tu kan macam like ada tingkap. Okay. Dia kat atas tu lah. Dia macam seringit kepala, lepas tu dia panggil macam tu. Okay. Dia bukannya eye level dengan kau lah. Tak. Dia dekat tingkap tu. Dia macam kepala je saya nampak. Lepas tu dia macam panggil macam tu. Sini. Kalau kepala dia macam mana dia panggil, tak ada tangan? Kepala dan tangan dia macam tu lah. Betul lah. Lepas tu saya macam, bila nampak muka dia tu saya macam, Macam mana muka dia? saya tak tahu nak describe macam mana. Tapi muka dia buruk lah. Saya paling benci gila tengok muka dia. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Dah. Apa? Hantu, rumah hantu yang Syazah buat tu. Minggu lepas pula. Podcast yang lepas tu. Jangan. Lepas tu dia macam panggil macam tu. Saya macam, okay. Saya terus pusing. Turun tangga slow-slow. Lepas tu terus pecut lari. Kau sempat juga pusing. Kalau aku tak pusing. Undur. Kalau aku kira lenyap macam tu je. Macam pop hilang. Aku tak ada pusing-pusing, tak ada. Tapi sebabkan kau pegawai Warren 2, mungkin kau belum lagi waktu pusing tu. kiri, pusing kanan dulu baru caw kan. Kalau aku tak ada lah. Aku kan nampak, okay, ting, hilang lah terus. Tak tahu pingsan. So aku tak ada pusing-pusing lah. Lepas tu saya turun. Saya nampak kawan saya. Baru nampak ramai orang kat situ. Lepas tu saya tanya kawan saya, korang pergi mana tadi? Lepas tu dia cakap, kita ada je kat sini. Kenapa kau naik atas? Lepas tu saya cakap, korang tak ada kat sini tadi. So sebab tu aku naik atas cari orang. Lepas tu dia cakap, kita orang nampak kau naik atas. Kita orang duduk kat sini je. Lepas tu saya macam, what? Maksudnya apa? Entah, saya tak tahulah hijab saya tertutup ke apa ke. Waktu tu tak nampak orang. Tapi dia orang cakap dia memang ada kat situ. So saya macam, Lepas tu waktu saya duduk kat Sekolah bawah. kau ni sekolah seram ke? Bukan sekolah saya. Waktu tu kita orang pergi sekolah lain. Dekat Felda. Dekat mana? Dia kawasan Felda. Dekat? Bukit apa entah, saya tak ingat lah. Tapi jauh lah daripada sini. Saya tak ingat tempat tu. Okay. Tapi kiri kanan dia semua pokok kelapa sawit. Aku pokok koko, dia pun nak lawan tu. Janganlah lawan, tak payah lawan. Dia bukan nak siapa menang siapa kalah. So waktu saya dah duduk bawah tu, baru saya nampak ada orang turun daripada Surau. Saya macam, tadi aku naik tak ada orang pun. Kenapa sekarang baru ada orang? Lepas tu saya tanya kawan saya. Lepas tu dia cakap, kita ada jalan surau tadi tengah solat. Lepas tu saya macam, okay, apa-apa je lah. Hantarlah dah lepas apa. Tapi waktu tidur dalam kemah tu terus pasang Yasin lah kan. Saya takut. Saya macam Tapi tidur kat padang lah. tidur kat padang dalam kemah ramai-ramai. Jarak juga saya tak. Bagi saya benda Kalau yang sekarang aku suruh kau lukis muka benda tu, kau boleh lukis tak? tak nak. Kau masih ingat tak? Saya ingat muka dia tapi kalau untuk lukis tu tak kot. Kau rasa dia apa? Saya tak tahulah dia apa. Kalau penanggal, tak mungkin. Penanggal tak tangan kan? Tak ada. Tak tahu. Tapi muka dia bodoh dan buruk lah. Yang paling dia tengok muka dia. Ya, mesti penanggal pun ada macam-macam jenis. dia Yang ada macam tangan, yang tak ada tangan. Dia tak panggil sini. Dia macam Pontianak. tangan dia macam sini. So, saya macam datang Pontianak lah. lah. Pontianak ada tangan Adalah. Dia Kau nak macam mana? Sikat? takut. Okay, itu je lah. Ada je lagi tapi Syazala pula. Syazah? Sebab ni masa terbaik untuk aku minta korang cerita pengalaman seram. Sebab bulan puasa, Tak korang pun nanti tak takut. InsyaAllah tak ada. Aku tahu korang pun suka takutkan diri sendiri. Lepas tu tapi suka nak dengar. Yes. Lepas tu takut. Apa pengalaman seram masa buat rumah hantu tu? Bukan.
Tak ada. Betul tak? Saya jadi hantu kenapa Kau yang tak? jadi hantu kan? Kau dalam banyak hantu tu, hantu apa yang kau jadi? Saya tak tahu. Ha? Saya tak tahu dia jadi apa. Dia mesti macam, Macam aku nak jadi pontianak pontianak, lah, aku nak jadi macam ni. Ha? Macam pontianak. Cik. Tapi mulut macam dia cat macam jahit tu. Oh, macam Bright Corps. Bright Corps. Pakai jubah. Kira kau hantu yang Macam Denan. Macam Denan. Kau hantu yang kau pun tak tahu kau siapa. Aku tak tahu lah. Saya kacau tu. Asalkan aku kacau lah. Asalkan aku hantu. Asalkan aku dapat boyfriend lepas ni. Gitu. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Aduh. Effort dah dah. Set make up semua, mulut berjahit. Tak dapat juga. Okay, macam mana pengalaman ni? Pengalaman dekat UiTM Sri Iskandar. Dekat kolej saya lah. Tapi masa tu baru masuk, baru SEM 1. UiTM Sri Iskandar ni dia jauh daripada Bandar. bandar tak? Tak. Dia jauh daripada Dia Ipoh bandar lah. baru. Bandar baru. Dia macam tak hidup sangat. So dia ada bandar Sri Iskandar ada kan? Yes. Tapi jauh tak daripada bukan bandar Pekan Daripada bandar lah kalau daripada Ipoh tu sejam. Bukan daripada Ipoh lah. Kalau untuk bandar si Iskandar tu dekat je. Oh dekat je lah. Okay, sebab ya universiti ni kadang-kadang kan dia, especially universiti baru, dia nak buat jauh sikit kan daripada Pekan. Okay, teruskan. Lepas tu semester 1 lah kan baru masuk. Dan saya tak pernah duduk asrama. Lepas tu dah masuk UiTM tu kena duduk asrama pula. Tapi biasa je lah. Masa sekolah menengah kau tak duduk asrama? Sekolah kau bukan sekolah asrama? Tak. Konven Kinas. Sekolah biasa. Apa cerita kau mungkin nak? Dia orang tengah fight untuk apa? Tak nak bagi kerajaan ambil tempat tu. Oh, betul? Tapi kerajaan dah panjangkan apa tempat sewa tu 60 tahun lagi. Strictly atas dasar education. Asal kalau belajar kat tempat lain tak boleh? Kenapa nak robohkan bangunan sejarah selama 100 Tapi dia nak buat apa? Nak robohkan sebab apa? Mana tahu aku kerajaan selalu buat apa? Astagfirullahaladzim. Podcast. Dia tak bagi tahu lah buat apa. Buat MRT ke, buat apa. Tapi berdasarkan sekolah-sekolah yang kena roboh sebelum ni, tempat tu jadi macam biar. Macam tasik. Oh. Apa Dia nak selamat. apa kan sekolah tu BBGS apa tak? BBGN jadi pavilion. You. Ha. Apa sekolah Kan? lagi satu kan tu kan? Tak ingat. BBGS Saya jadi tengok pavilion lah kan. Pavilion kan dulu kan nak buat pavilion tu lah. Indah kan? Okay, berbalik pada cerita tadi. Lepas tu masa tu MDS macam orientasi kan. MDS apa? Saya tak ingat lah. Tapi orientasi. Minggu destinasi siswa. Siswa-siswa. Alah macam orientasi. Minggu destinasi siswa. Okay. Destiny. Betul. Lepas tu habis tu dalam pagi lah, 2 pagi. Ada masa sekali tu macam kita orang kena hold sebab ada Kena lah ragging isu lah. dia. Yang ragging, face-face semua marah kan. Korang semua macam tu kan. Tak Ya. guna. Okey, baik. Kan? Kau ingat Habis kau masa masuk tu- dalam ni, kau ada power kan. Face-face kan. Boring kan. Nangis Siswa kan lah. nak jadi face dulu. Aku pun jadi face tapi Janganlah, jangan jadi facey macam tu. Kenapa? Tu menyusahkan orang lain. Annoying tau tak? Rasa macam orang benci Dan dia. benda tu tak efek apa-apa, tak membuat kebaikan pun sebenarnya. okay. Lagi bawa bertambah dosa kepada dia sebab orang mengumpat ni. Faham tak? Tolong faham. Jangan buat macam tu. Okay. Lepas tu Face kau tu kau jadi tu ke apa ni? okay. Benci sangat kat face ni. Lepas tu okay, dah pagi kan. Lepas tu pergi dah mandi. Then masa bila nak tidur lah, dah penat seharian tu jalan sana sini. Lepas tu tidur dalam pukul 3:30 macam tu saya terjaga. Dah first time. Okay, masa MDS ni budak first year je ada kan? Dekat kampus. Kan macam second year third year tak balik lagi kan? Belum. Nah. Beberapa hari lepas tu. Lepas tu tidur dah penat. Confirm terlena kan. Lepas tu dalam pukul 3:30 pagi saya terbangun. Lepas tu saya nak bergerak lah. Kan mestilah pusing kanan ke pusing kiri kan. Tapi tak boleh bergerak.
Saya macam nak panggil lah roommate. Satu bilik berapa orang? 4 orang. Katil je Oh, atas besar bawah. lah bilik ni. Ni lah. Katil atas bawah tak besar. Ni lah. Kau katil? Bawah. Bawah. Okey. Tanah di atas. Lepas tu Kenapa? Panas. panas. Duduk atas panas? Yes. Kenapa duduk atas panas? Kipas. Panas. Dia macam Dia macam level tengah je. kipas tu. Tak. Tak tahulah. Saya duduk lah atas atas. Dia tak Nanti panas. Panas. Kena bawa kipas lain. Oh, bukan duduk bawah lagi panas. Bawah tu kalau kita duduk tepi tu rasa juga angin. Atas tak apa rasa. Oh. Okey. Macam ada titik blind spot. Hmm. Okay. Lepas tu Bila tu nak keluar ni? itu lah tu. Kipas sama-sama dia cerita kan? Serius saya. Tidur lah. Lepas tu yang macam yelah kena himpap. Tak boleh bergerak dan tak boleh bercakap, tak boleh menjerit. Saya nak menjerit sebab satu tak boleh bernafas. Satu lagi saya nampak masa ada benda lah dekat hujung kaki. Apa benda? Hantu Dia macam duduk. Hantu macam mana? Duduk rambut panjang. Duduk dekat? Katil, okey. Katil. Ha? Dekat hujung kaki. Ni tak cuy. Lepas tu dia pegang kaki kau? Tak, saya tak rasa pegang. Cuma tak rasa tak boleh bergerak. Tak rasa lah kan pegang tapi tak boleh bergerak lah. Tu dia tengok kau? Saya tak ingat. Jual kot. Macam mana punya Juan? Salah juan tu. Macam bunyi pintu Kau dah boleh tengok buka. belum? Belum. Tak nak, saya takut. Tengok lah, baru korang boleh buat bunyi sama-sama. Uish. Pukul juga. Siapa yang on tu? Itu je lah. Macam Lepas tu dia tak. benda tu jadi tak tahu saya baca apa Kalau masa tu. kalau aku berada dalam situasi Syazah kan, aku nak bangun dan nak beralih dan aku nampak ada lembaga dekat hujung Kaki. katil kan. Kau tahu apa yang aku tunggu? Aku tunggu lembaga tu terkam. What the? Sebab itu scene seterusnya. Kan? Betul kan? Tapi scene tu tak jadi lah. Tak jadi. Saya macam penat. Rasanya penat. Saya ada baca tapi saya tak ingat saya baca apa. Lepas tu nampak benda tu. Lepas tu saya try pejam mata. Mata boleh gerak. Cuma badan dia tak boleh gerak. Lepas tu dah penat kan. Sebaik mata boleh gerak kan. Kalau mata tak gerak kau nak pejam. Tengok. Tak boleh. Besok tengok juga dia. Jangan. Lepas tu je lah. Tidur. Dia tertidur sebab penat. Lepas Ke fesi kot. Mana ni nak buat hati saya. Lah. Lepas tu bangun tu tak ingat sebenarnya. Mungkin penat sangat. Okay. So And tu first time penat, marah, dendam dengan fesi semua. Semua perasaan tu. Kalau semua perasaan tu dikumpulkan menjelma menjadi makhluk, itulah makhluk yang keluar tu. Macam tu lah. Bertinggi. Kan. Faham. Okey. Tika ada pengalaman lagi nak dikongsi kan? Kat Sri Iskandar juga. Saya ada pengalaman kat Sri Iskandar juga. Tapi waktu ni cuti SEM. Waktu tu cuti 5 bulan. Tuan dapat cuti 5 bulan. Untuk sebelum masuk SEM 3. Tak tahu saya lah. Dia ada gap year. Dia ada gap year. Lepas tu ulang pula aku dengan apa ni. Lepas tu waktu tu jangan. Kita orang ada international camp. Macam orang dari Indonesia. Kau ni rajin pergi camp Saya AJK waktu tu. Daripada tadi pergi camp? Saya suka camp. Ya? Oh, saya suka camp. Lepas tu waktu tu orang Indonesia datang. Okay. Datang UTM Sri Iskandar. Dia macam International Summer Art Camp. Macam tu lah. Okay. Lepas tu dia macam tu kita orang AJK, kita orang selalu jaga malam tau. Macam setiap kali balik daripada aktiviti ke apa ke, kita orang akan pusing bilik bangunan tu. Macam kita ambil, macam mana nak cakap Okay. Kita orang dapat college yang tak ada orang tau. Memang tak ada orang, legit tak ada orang langsung. Sebab waktu tu tengah cuti SEM.
So tak ada orang lah kat situ kan. Yang ada pun macam senior tapi kat college daripada depan je. College belakang tu memang kosong. Okay. Dan college maksudnya tu college tak ada orang kecuali korang lah. yes, Peserta dan camp lah. college tu dekat dengan hutan. College Bidara. Bidara 2 tak salah saya. Lepas tu tak macam mana tau, pihak UiTM bagi kita orang college tu tapi bahagian ground floor je. Waktu seminggu ke beberapa hari sebelum pelajar Indonesia datang, kita orang dah duduk di situ dulu lah. Tapi tak ada apa-apa pun. Macam okey je, tak ada kena ganggu apa semua kan. Tapi dekat bangunan tu dia banyak tulis dekat depan pintu bilik rosak. Bilik rosak, bilik rosak, bilik rosak. Macam Bukan tu. ni college baru ke? Bukannya kampus ni kampus baru ke? Kampus tu dah lama dah. UiTM sekarang bukan baru ke? Tak. Dia tak lama sangat, dia tak baru sangat. Okay. Sebelum ni kau tak pernah lah ada pergi college ni? Sebelum tu waktu SEM 1 pernah duduk sekejap. Tapi tak ada apa-apa pun. Lepas tu waktu pergi camp Berapa orang je yang ada kat situ waktu tu untuk tujuan camp tu? berapa puluh orang tah? 60. AJK semua ni? Termasuk AJK semua. Kalau tak termasuk AJK dalam 8 orang macam tu je, 10 orang macam tu je. Okay. So yang ni kat college perempuan tau. Tak campur Lepas tu dah macam tu. Lepas tu dah macam tu, waktu Indonesia datang like 2-3 days ke 4 days after that, lepas hari diorang dah duduk kat situ, ada seorang ni kena ganggu. Mula orang Indonesia tu lah? Orang Indonesia ni dia dapat satu bilik rosak ni. Sunda bolong. Jangan. Dia dapat satu bilik rosak ni. Tapi macam pihak UiTM cakap tak apa. Suster ngesot. Astagfirullah. Jangan. Oh, hantu-hantu kita lah. Hantu dia gaduh hantu kita. Oh, serius lah? Ya, sebab tu biarlah saya cerita dulu. Aku tak sabar. sebab panjang sangat cerita ni. Okay, lepas tu macam tu. Sebab tu saya cakap laju. Saya tak bagi. Okay. Okay. Lepas tu dah macam tu, waktu yang dia kena tu, bermula orang lain kena dulu. Ada orang cakap dia terjaga pukul 3 pagi. Dia jaga pukul 3 pagi. Lepas tu dia cakap ada... Kena apa? Kena sampuk? Tak. Dia jaga pukul 3 pagi nak pergi toilet. Oh, okay. Lepas tu by the time dia buka pintu tu, dia cakap ada ramai budak pakai baju putih, rambut panjang tengah lari-lari kat depan koridor kita orang tu. Lepas tu kita orang macam, mana ada orang lain? Dia ni siapa ni? Orang kawan korang lah? Tak, orang Indonesia. Orang Indonesia? Okay. Yang AJK semua dalam bilik masing-masing lah kan. Sebab dah malam waktu tu masing-masing penat kan. Tapi dia tengok tu dia takut ke dia macam pelik. Kenapa ada budak lari depan koridor? Dan budak, bukannya bayar kita orang. Sebab tu saya macam, tak ada. Kat sini tak ada orang lain kecuali kita. Kenapa ada budak-budak nak masuk sini pula? Ni kan universiti. Dia cakap kat kau ke? Saya cakap dalam tu dia. Tapi dia yang bagi tahu kita orang, AJK ni ada budak lari depan bilik dia semua. Macam mana dia beritahu? Dia cakap lah, kat sini ada budak-budak ke? Lepas tu kita macam, tak ada. Kenapa? Malam tadi saya nak pergi toilet. Tapi in slang. Oh, ni dah siang dah? Dah siang lah esoknya. Dia cakap nampak ada budak-budak tengah lari, rambut panjang, pakai baju putih. Dia lari dari depan koridor. Pontianak kecil? Pontianak kecil. Lepas tu dia macam, kita orang macam, tak ada siapa kan. Lepas tu macam tu, okay. Dia macam, okay lah, tak ada apa-apa kot. Tu macam, tak ada apa-apa kot. Lepas tu, the next day, kita orang macam... Budak dah besar dah? Tak jadi cerita ni, cerita seram, okay geng? Lepas tu dah macam tu, the next day kot. Saya tak ingat lah hari dia bila. Macam kita orang AJK semua plan untuk berjaga malam. Macam nak jagalah. Angkat budak tu? Tak ada. Kita orang macam nak jaga sebab takut ada yang kena lagi. Disebabkan orang tu lah. Disebabkan cerita tu lah. So kita macam berjagalah malam. Kita orang macam college. Yang berjaga ni pun bukannya berani sangat ni. Itulah masalahnya. Lepas tu kan college kan macam ni, bentuk peta kan. Aku tak tahu. Tak tahu. Okay. Tak tahu. Saya tak duduk college ke dulu? Tak. College aku lawa kan. Okay lah. College kita orang buat kan Dia orang bentuk tiga segi. Ya tu. Okay, college kita orang dia petak. Lepas tu tengah tu ada court badminton. So kita orang lepak dekat court badminton tengah-tengah tu. So waktu tu malam dalam pukul pagi lah, dalam 2-3 pagi kot macam tu kan. Berapa orang yang berjaga? 8 kot. Semua berjaga? Macam tu lah. Selalu kan orang sentry kan rotate kan, by rotation. Tapi yang ada yang kakak-kakak AJK lain dah tidur lah, masuk bilik diorang dah. Asal diorang tak berjaga? Geng-geng kita orang je. Geng-geng saya. Kenapa korang berjaga yang kakak-kakak tak berjaga?
Suka hati kakak tu lah nak buat macam mana. Dia nak tidur, biarlah. Lepas tu saya tengah makan Maggi. Kawan saya kat sebelah, dia pandang atas, pandang bumbung college. Lepas tu dia nampak burung hantu. And dia cakap burung hantu tu pandang tepat kat kita orang. So saya macam pandang juga lah. Lepas tu memang betul-betul burung hantu tu besar gila. Dan dia tengah pandang tepat kat arah kita orang tau. Lepas tu Betul burung hantu lah. Ha? Betul burung hantu lah. Betul burung hantu. Tapi masalahnya seram sebab lepas dia kita orang, kawan saya tegur burung hantu tu, saya pandang depan. Macam depan tu Maggi tak. kau hilang. Jangan. Tajuk betul. Mana tahu burung hantu dengan Maggi ke apa. Lepas tu saya pandang depan. Depan tu tangga. Member hilang. Guys. Aku setiap kali Atika cerita, aku sedang membayangkan situasi tu. So aku dalam bayangan aku ada Maggi, ada ni, ada burung hantu sekarang ni dekat court. Tapi ada banyak makanan lah kat situ. Sebab masing-masing tengah makan. Kau berjaga ke buat kenduri ke apa ni? Berjaga. Tapi takkanlah berjaga kosong. Lapar kan malam. Okay. So pada time saya pandang tangan depan tu, kan mata kita boleh nampak kiri kanan kan. So macam saya bukan sesumpah tapi kita boleh nampak kiri kanan kan. Saya boleh nampak kiri kanan tak? Secara Okay. Kan boleh nampak. Sipi-sipi. Lepas tu saya nampak ada benda tengah lari, lembaga hitam dia tengah lari dekat tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Macam laju gila lari. Lepas tu saya macam diam dah nampak saya terus pandang bawah, makan Maggi saya balik. Lepas tu ada kakak tu tengok. Orang lain tak nampak? Nampak tapi diorang diam. Lepas tu ada seorang kakak tu, dia tegur. Dia cakap, korang nak tanya. Lepas tu kita macam, kenapa? Ada orang ke kat tingkat 2? Lepas tu kita macam, shit. Tak ada. Kenapa Lepas tu dia terus masuk bilik. Lepas tu kita macam, dah tahu dah kenapa. Lepas tu kita orang semua terus masuk bilik. Lepas tu the next day, tu dah budak-budak tadi tu lah. tak tahulah rasanya lah kot. Kalau Tapi budak-budak lembaga tu hitam macam mana boleh nampak dekat macam ada tembok kan. Korang dekat bawah kan, bawah sekali. tingkat 2. Tak korang nampak budak melebihi tembok. Kalau budak mesti dia bawah tembok. Melebihi. Saya nampak melebihi. Kan aku cakap budak tu dah jadi besar. Kau tak percaya ke? Astagfirullahaladzim. Tak sih kau tak nampak kan betul bawah. Lepas tu? Lepas tu esoknya Burung tu tadi tak jadi apa lah. burung hantu tu tak ada apa lah. Kita orang dah janganlah tiba-tiba dia jadi. Takut. Lepas tu masing-masing takut lah kan masuk bilik. Lepas tu kita orang tidur. Dan next day tak salah saya, baru jadi ada seorang ni kena ganggu, betul-betul kena ganggu. Tak, Maggi tadi tu Maggi makan tadi. kau basuh ke tak? Maggi tu dalam Maggi pedas. Lepas tu nak berbasuh. Makan pun tak habis tak sanggup nak habis. Okay. Lepas tu macam tu esoknya ada yang seorang kena ganggu malam Pagi tu kita orang dah buat aktiviti semua. So balik tu kita orang pusing macam biasa, pusing tanya ada yang nak vitamin ke, ada yang pening kepala ke semua kan. Lepas tu pusing. Camp ni camp apa sebenarnya? Camp International Art Camp. Di dalam camp tu apa aktivitinya sampai Macam kita orang pergi galeri, kita orang buat aktiviti, buat art semua, buat mural. okey. Sampai berkena bagus dengan yang kau host camp ni sampai tanya nak vitamin ke tak apa. Ya, sebab diorang Aku tak pernah pergi camp yang organizer dia tanya nak vitamin ke tak. sebab diorang penat, like macam kita orang pack gila tau. So macam tanyalah. Baik kan. Lepas tu dah macam tu waktu kita orang pusing tu, yang bilik depan tangga, yang tu bilik rosak, yang saya cakap ada yang kena ganggu tu kan, dia terus buka bilik, dia terus macam macam tu tau. Saya macam kau ni kenapa? Dia masuk dalam bilik tu? Tak, dia buka bilik, dia duduk dalam bilik tu. Dia duduk kat dalam bilik tu. Bilik yang rosak tu? Kan saya cakap Kenapa dia duduk dalam bilik rosak? ATM buka bilik tu walaupun bilik tu bilik rosak. Okey. Kelang kabut yang cerita, maaf Lepas tu dia macam tu, dia macam tiba-tiba keluar bilik tu. By the time kita orang ketuk pintu tu, dia terus buka, dia terus macam tak tahu, dia macam takut. Ni orang Indonesia. Yang kat camp tu semua orang Indonesia. AJK je Melayu. Betul, kat belakang dia ada suster ngesot. Tak ada. Lepas tu dah macam tu, dia macam gelisah apa semua. Lepas tu kita tanya kenapa. Lepas tu dia macam tolong. Dia macam minta tolong kat kita orang kan. Lepas tu bawa lah bilik, masuk bilik seorang kakak ni. Nama kakak tu Kak Aimi. Macam AJK juga Dia dengan saya macam kita orang empat. Bagi saya dia comel. Okay. Lepas tu macam tu. Tengok je.
Akak tengok ni Kak. Tengok bos ni. Lepas tu ada macam tu waktu masuk bilik Kak Amy, saya duduk dekat, kan ada bereka. Bilik 4 orang juga Okay. So saya duduk kat katil bawah dan akak dengan Kak Amy dengan orang Indonesia tu duduk depan saya kat katil lagi satu lah. Okay. Waktu saya duduk kat kursi ni, saya rasa ada orang pegang kaki saya daripada bawah katil. Tapi tak ada siapa pun. Legit tak ada siapa. Dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Cadar tak? bukan. Dia rasa Kau macam pakai kain tak? Kain kau melambai kat tangan, kat kaki kau. Serius legit tak. Lepas tu saya macam oh shit, saya dah macam takut gila waktu tu. Lepas tu saya pandang Kak Amy. Kak Amy macam nampak something good. Lepas tu Kak Amy baca benda tak, dia terus panggil saya tapi saya tak boleh bangun sebab saya rasa kaki saya kena pegang. Lepas tu macam tu Kak Okay, Amy aku tahu. datang. Dia nak apa? Nak apa? Nak tak Maggi. Dari bawah katil ke? Ha. Okay. Siapa nak duduk bawah katil malam-malam macam tu? Tak ada kerja ke? Ha? Penat kan? Okay. Lepas tu yang Indonesia tadi macam mana? Indonesia tu tengah lagi menangis kat sebelah Kak Amy. Lepas tu saya pun hampir kena. Macam dia rasa macam something nak take over your body tapi tak boleh. Sebab saya lawan. Lepas Tapi tu, yang dia pun lawan jugalah. yang budak perempuan tu, Indonesia tu. Yang tu dia lawan juga. Dia cuba lawan juga. So Dia tak kiranya adalah meracau-racau ke apa, tak ada lah. tak ada. Dia cuba lawan je. Cuma dia nangis lah dan dia shaking. Tapi tak tanya dia kenapa ke? Nak cerita lah ni. Ha. Bukan. Lepas tu dah macam tu kita orang tanyalah kakak-kakak tu kenapa bersemua kan. Kakak Indonesia tu lah. Kita orang tanya kenapa apa yang jadi semua. Lepas tu dia cakap dia kena hempap. And by the time dia kena hempap tu, dia macam tidur katil atas tau. Waktu tu dia tidur katil atas dan dia cakap ada benda hempap dia. Dan waktu dia buka mata dia nampak muka benda tu. Dan benda tu warna hitam. And dia cakap before that, sebelum tu dia pernah kena ganggu juga. Dia macam mimpi lah. Macam mimpi. Dia cakap ada seorang nenek ni. Nenek tua. Dia cakap kat kakak tu, pergi kau dari sini. Pergi. Jangan balik tempat asal kau macam tu lah. Lepas tu dia macam tak bagi tahu kita orang yang part tu. Lepas tu macam tu, yang malam dia kena hempap tu baru dia bagi tahu kita orang. Lepas tu waktu yang dia kena hempap tu, bagi hitam hempap dia. Lepas tu dia cakap dia nampak ada nenek tu dekat bucu katil member dia yang sebelah sana. Tapi pandang dia Banyak macam je. kesian. Pandang dia kesian. Lepas tu macam tak boleh nak tolong lah. Lepas tu benda yang atas dia tu macam lagi kuat. Dia macam tolak apa semua tak boleh juga. Dia baca apa-apa semua tak boleh juga, tak lepas juga. Lepas tu dia baca apa entah saya tak ingat. Last kali tu dia macam kuatkan diri juga tolak benda tu. Tu yang waktu pada time kita orang sampai ketuk pintu dia terus lari turun. Okay. Patut- Dalam bilik tu ada lagi 3 orang lah. Ada lagi 3 orang. Tapi 3 orang tu macam tak sedar lah. Dia cakap dia menjerit minta tolong. Tapi orang cakap yang lagi 3 orang roommate dia cakap dia tidur. Okay. Tak ada siapa perasan lah kiranya kan. Lepas tu kita orang call lah cek lecturer kita orang semua kan. Lepas tu lecturer kita orang cakap sebab kat situ bilik tu ada penjaga. So penjaga tu macam lawan dengan penjaga orang yang ni yang dibawa daripada Indonesia. Oi, ini dah macam cerita Macam Mak Lampir. VS apa? Versus apa? King Kong King ni. Kong. Macam tu lah. Lepas tu kita macam macam tu Tapi apa pasal nenek tu tak lawan? Nenek tu dah warning dia dalam mimpi tu. Nenek tu dah tua lah. Penat lah dia nak lawan ni. Lepas tu kita orang terus pindah ke akak tu. Pindah bilik lain lah. Macam bawa ke bilik Kak Amy. Tapi daripada dia duduk dalam bilik tu 4 orang, kenapa dia seorang je yang kena? Sebab dia seorang je yang bawa benda tu. Penjaga. Faham tak? Macam contoh saya ada penjaga. Okay. Saya tak ada penjaga. Penjaga dia yang mana? Yang nenek tu lah. Penjaga dia tak tahu siapa. Tak tahu. Tak tahulah. Saya tak tanyalah pula dia bawa. Nenek tu lah penjaga dia. Ya tu kot. Nenek tu penjaga dia. Yang tu. Yang gelap tu. Dekat Lepas tu macam tu lah. Lepas tu kita orang masing-masing macam oh shit. Lepas tu kita orang pindahkan. Lepas pindahkan dia daripada bilik tu, baru semua okey. Baru tak ada kena ganggu apa semua. Okay. So macam seram lah. Lepas tu kawan saya terus pakaikan minyak bidara kat dia. Sapu-sapu. Baru dia okey. Waktu malam yang dia kena tu, yang dia meracau tu, kawan saya cakap dia nampak ada seorang lembaga hitam, seorang seko lembaga hitam dekat tingkat 2 tengah perhatikan bilik yang Kak Amy bawa tu. Pergi masuk bilik Kak Amy dia perhatikan bilik tu. So kita macam, kenapa dia nak perhatikan bilik tu? Lepas tu macam, tak tahu.
Tapi so far macam tu cerita dia. Overall cerita dia macam tu. Banyaknya dia punya ni. Ya. Ekor-ekor. Ya. Tapi yang paling seram bila nampak boleh lari tu lah. Sebab kita orang tak tahu tu benda apa. Tapi kita orang nampak lambang hitam lah. Tu rumah dia. Macam tu lah. Bila dah balik baru aman. Okey. Terima kasih atas perkongsian Syazal dan Atika. Cerita dia boleh buat movie yang panjang lah pada aku. Macam tapi boleh ada beberapa scene yang kalau aku jadi director movie boleh buat scene tu dalam satu setting yang seram lah. Kan? Aku rasa aku akan cut lah bahagian Maggie tu aku cut. Hantu tu macam tak ada peranan aku cut. Tak ada lah. Saya rasa ada peranan. Sebab disebabkan daripada burung hantu tu. Kita orang nampak semua benda. Yang tengok bilik tu burung hantu tu Takkan jadi manusia. Burung hantu tu warna putih. Oh, Tiba-tiba jadi warna hitam. Apa? okay. Bajik kan? So tu saja. Maaf kelang kabut cerita. Aku nak dengar waktu hantu dia keluar je. Dasar. Dia bunga-bunga tu. Baik kita cerita daripada awal. Okay. Syazal ada cerita nak share? Okay, kita dah berapa minit dah? Ha? Setengah jam lagi? Okay. Dah setengah jam. Oh ya. Okay. Terima kasih untuk sesi kali ini. Aku rasa kita tamatkan dulu podcast kita. Yes. Tapi sebelum kita tamatkan podcast, aku nak ucapkan all the best Sedih untuk Syazal dan Atika yang akan berambus meninggalkan Dasar. VX. Walaupun kita minta dia extend, dia tak nak extend. Nak cepat-cepat keluar dari tempat ni. So terima kasih banyak sebab menabur jasa dan bakti dekat sini. Ada satu assignment lagi tak hantar Betul. yang ingat aku lupa. Isnin. Kira lepas habis 3 bulan ni korang rasa korang bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan? Tak. Sebab itulah motif utama kenapa korang dihantar untuk internship kan. Korang rasa korang bersedia? Tak. Kenapa? Perlu apa lagi untuk bersedia? Sebab environment kat sini lain. Kalau kita orang masuk tempat lain, environmentnya lain. So berkemungkinan mental tak ready for that environment lah. Tu je. Kalau skop kerja tu tak tahulah macam mana tempat lain kan. Kat sini kita nak ada kerja sama lagi. Tempat lain mungkin ya, mungkin tak. Macam tu. Tapi korang ada lagi 2 sem lagi untuk belajar kan? Yes. Tapi 2 sem ni 2 sem yang susah ke? Susah. Ya. Bukan ujung-ujung dah Ujung-ujung lah lagi banyak susah. kelas tapi banyak buat Banyak bekerja. kerja Banyak kan. bekerja. InsyaAllah. Hai. So kita doakan Syazal dan Atika dapat menamatkan pengajian dengan cemerlang Dekan. lagi 2 sem dan hopefully dapat kerja ataupun mencipta pekerjaan. InsyaAllah. Kau rasa kan graduan lelaki ke perempuan yang lebih senang dapat kerja? Perempuan. Kenapa? Pretty privilege. Tak tahu. Perempuan? Yup. I rasa batch korang lelaki ke perempuan ramai? Perempuan. Perempuan. Lelaki sikit. Berapa kerat? Laki makin pupus ke? Sebabkan tu ke? Sebab macam perempuan ramai, so persaingan antara kandidat perempuan lebih sengit lah. Kan? Tapi korang rasa benda tu berlaku ke? Berlaku? Sebab to be honest, kalau dekat BX kita tak pandang pun lelaki ke perempuan. Faham? Kita pandang yang boleh buat kerja ke tak lah. Nampak? So tak adalah hujah yang mengatakan perempuan lebih ramai jadi persaingan tu lebih sengit untuk perempuan dapat kan. Tapi tadi Syazal kata perempuan lebih senang dapat. Kenapa? Betul? Sebab Sebab hari tu saya naik taksi tau. Pas tempat cik taksi tu
Dia tiba-tiba dia membincangkan tentang macam mana lelaki lagi memilih kerja daripada perempuan. Lelaki lagi memilih kerja. Macam dia belajar untuk kos tu, dan dia nak kerja kos yang dia belajar tu lah, dia tak nak kerja lain. Lelaki lebih bersifat macam tu. Pakcik tu yang cakap lah. Serius lah? Saya rangkupkan tu. Bagi saya lah. Setengah ni lah, bukan semua. Jangan kecam. Jangan kecam kami. Kau rasa korang ada harapan yang cerah untuk dapat kerja dengan cepat? Wallahualam. Aku doakan Syaza dan Atika dapat kerja dengan cepat lah, sebab aku faham macam mana perasaan dia kalau kita dah grad. Sebulan tak dapat kerja okey, 2 bulan tak dapat kerja okey, tapi sampai 6 bulan atau setahun tak dapat kerja, korang akan rasa macam wah, 1 tahun hidup korang akan kurang progress lah, bukan tak ada progress lah kan. Hopefully kalau belum dapat kerja lagi lepas habis belajar, dapat buat something untuk supaya tak jadi duduk saja. Setahun kau duduk saja, kau nak kerja balik, kau jadi tongong tau tak, tongong. Kau jadi jadi tak boleh buat kerja lah. Kan? Setahun tu lama tu. Betul. Tapi kalau hari-hari kau bangun tidur, makan tidur. Berat bontot. Orang apa pun benci. Betul? Okey, itu saja. Ada apa-apa kata terakhir untuk VX? 3? Jangan saya dulu, Syaza dulu. Syaza? Semoga maju jaya. VX pula semoga maju jaya. Yelah. Jangan apa? Jangan. VX bukan orang lah. Semoga dapat banyak lagi bisnes. Oh, okey. Terima kasih bagi kita orang peluang untuk internship kat Jangan sini. nangis Tika. Tak, saya nangis hari Isnin. Saya simpan mata Aisyah saya. makan nangis apa? Yelah, balik tu. Okay. Terima kasih sebab bagi kita orang peluang intern kat sini. And kasih bagi tunjuk ajar kita orang semua benda. And thanks belanja makan like every day. Like every Jumaat pun buat kita orang makan kat luar. Terima kasih. Kecuali puasa. And kasih lah. Banyak lah juga kita orang dapat daripada sini sebenarnya. So tak nak sedih. Aku tunggu je budak ni nangis. Saya ni dah cengeng. Itulah, terima kasih. Lagi cakap lagi? Tak nak. Okey, itu saja untuk minggu ni. Terima kasih kepada yang menonton. Hopefully dapat sedikit hiburan dan manfaat daripada perkongsian kami bertiga. Jumpa lagi di siri podcast yang akan datang. Bye. Bye. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast.